Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video kedua. Seperti mana yang saya katakan dalam video pertama, bahawa saya akan membincangkan surah Al-Fatihah. Tetapi sebelum kita membincangkan ayat yang pertama, adalah lebih baik untuk kita bincangkan dulu apa itu erti harakat. Kerana harakat sangat penting dalam hukum tajwid. Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ini, sesuatu makna ditentukan oleh panjang bacaan. Kerana apabila berubah panjang bacaan, ia akan mengubah makna. Kita ambil contoh, saya berikan satu contoh. Contohnya perkataan kharaja dan kharaja. Perkataan pertama, kharaja, bermaksud telah keluar, tetapi ini untuk seorang saja. Dia telah keluar. Dia ini merujuk pada seorang lelaki. Tetapi apabila ja dipanjangkan, maknanya telah berubah, iaitu mereka berdua telah keluar. Perbezaan hanya pada sebutan huruf jim saja, kharaja dan kharaja. Jadi sebab itulah dalam bacaan Al-Quran panjang amat dititik beratkan, kerana perubahan panjang menyebabkan perubahan warna. Jadi untuk video ini saya akan membincangkan erti harakat dengan terperinci. Sebelum ini kalau kita perhatikan, banyak kaedah-kaedah lain yang menunjukkan cara untuk mengukur harakat. Seperti kiraan jari, ada yang membilang 1, 2, 1, 2, ada yang menggunakan ketukan. Tetapi berdasarkan kajian saya, kajian master saya, sarjana sains, saya telah mendefinisikan harakat secara saintifik, dan ia insya-Allah akan lebih komprehensif bagi semua sebutan dalam Al-Quran. Kerana jika perhatikan, kalau ikut ilmu tajwid, hanya sebutan-sebutan tertentu saja yang ada nilai harakat. Tetapi berdasarkan kajian saya perhatikan sebenarnya semua bunyi dalam bacaan Al-Quran mempunyai nilai harakatnya berdasarkan nisbah tempohnya. InsyaAllah saya akan terangkan dengan lebih mudah. Okey, jadi kita ambil satu contoh frasa ayat. Di sini wama kana, wama kana. Berdasarkan kajian saya, setiap huruf mempunyai nilai satu harakat. Yang ni dua suku kata ni, ma dan ka ni, memang kita tahu dalam hukum tajwid ia merupakan mad asli, mad asli. Jadi ma merupakan mad asli, ka juga merupakan mad asli. Jadi dalam hukum tajwid, mad asli nilainya adalah 2 harakat. Jika kita perhatikan, ada 2 huruf bagi setiap suku kata, mim dan alif 2, kaf dan alif 2. Bagaimana pula dengan wa dan na? Jadi wa hanya melibatkan satu huruf, jadi nilai harakatnya hanyalah 1 saja. Na pula 1 juga. Ini nilai harakat 1, 2, 2, 1. Tetapi nilai harokat tidak bermakna saat. Bukan bermakna wa ni mesti 1 saat, ma ni mesti 2 saat, ka ni mesti 2 saat, na ni mesti 1 saat. Ia sebenarnya nisbah atau bahagian. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, dia agak matematik sikit lah. Sebab tu kalau kita tengok ada orang baca panjang dan pendek, perlahan dan cepat, tetapi kedua-duanya betul. Saya bagi contoh. Contohnya, ada orang baca cepat, wama kana, wama kana. Jadi mungkin wa dia ni ke 0.1 saat. Berdasarkan nisbah ni ataupun bahagian, apabila satu bahagian 0.1, dua bahagian akan menjadi 0.2
saat. Ini saat. Jadi kalau ni 0.2 saat, yang ni pun 0.2 saat. Kerana nilai harokatnya sama. Ini satu bahagian, jadi dia akan sama dengan satu bahagian yang lain, iaitu 0.1 saat. Itu kalau orang baca perlahan. Kalau baca cepat. Kalau baca perlahan, wa ma kana, mungkin ini 0.3 saat. Jadi kalau satu bahagian 0.3 saat, dua bahagian akan menjadi 0.6. Yang ni 0.6, yang ni 0.3. Kalau kita perhatikan, bacaan bagi yang dua harokat sentiasa dua kali ganda bacaan yang satu harokat. Jadi dengan kata lain, sebenarnya harokat ini merupakan gandaan tempoh. Kalau wa panjang ni macam ni, ma panjang ni dua kali ganda. Jadi kedua-dua bacaan itu betul, walaupun ada yang cepat dan ada yang perlahan, asalkan sebutannya mematuhi gandaan. Contoh kita ulang balik. Kalau yang cepat, wa ma kana, ma tu sentiasa dua kali ganda wa. Yang ni akan ikut dua kali ganda wa juga. Dia akan sama. Kalau 0.2, kalau yang ni 2, ini akan sama. Yang ni akan sama dengan yang mula-mula. Kalau yang perlahan pula, wa ma kana, masih tepat kerana dia masih mematuhi nilai gandaan. Jadi harokat merupakan gandaan. Jadi sebenarnya kalau tak guna jari pun, insya-Allah boleh tepat, kerana Tuhan telah menggunakan kemampuan kepada otak manusia untuk menganggarkan tempoh masa. Seperti ada dalam kajian saintifik, kita ada kemampuan temporal. Dia panggil kemampuan temporal. Itu kebolehan untuk menganggarkan tempoh. Dan itu kelebihan yang Tuhan bagi pada otak kita. Sebab tu kita tengok imam-imam pun, ketika semayang tak adalah diorang gerakkan jari ke, ketuk ke. Diorang boleh menganggarkan dengan kemampuan otak manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Okey, jadi itu erti harokat secara asas sebab ada beberapa hukum lain yang kiraan harokatnya agak lebih terperinci. Jadi untuk video ni secara asasnya perbezaan mat asli dan huruf berbaris pada nilai 1 dan 2. Ini cara untuk menganggarkan nilai harokat. Okey, insya-Allah dalam video seterusnya saya akan membincangkan pengiraan harokat ni berdasarkan ayat pula. Jadi untuk video seterusnya kita akan teruskan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi di situ ada banyak hukum pengiraan harokat dan tajwid yang akan saya jelaskan secara lebih terperinci, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.